Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami dalam pengajian Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah oleh saya Dr. Aiman Al-Akiti, yang mana pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kita dengan muka surat 71 daripada kitab cetakan edisi Gerili Ilmu. Jadi Hidayatus Salikin ini dicetak dengan berbagai edisi. Salah satunya adalah edisi yang kami pakai. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Untuk meneruskan pengajian ini, mari kita sambung dari kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ghazali berkata, seyogianya, sebaiknya, yambaghi, bahasa Arab itu. Yambaghi itu diterjemah dengan seyogianya. Engkau baca kemudian daripada yang demikian itu doa jawami'ul kalim. Jadi setelah yang tadi itu, maka sebaiknya dibaca doa jawami'ul kalim, iaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, atau jawami'ul kawamil. Demikian doanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهِ آجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَنِيَّةٍ وَاعْتِقَادٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَنِيَّةٍ وَاعْتِقَادٍ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم ما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. Amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Di dalam petikan doa ini memiliki makna yang sangat penting yang perlu kita renungkan dan bahagian daripada akidah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang mana segala sesuatu qada dan qadar, baik dan buruk, adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya antara kita iaitu kita tidak tahu apakah yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Maksudnya apa yang telah Allah tentukan pada nasib kita. Kita tidak tahu apakah besok kita akan berlaku baik atau besok kita akan berlaku celaka. Tapi yang kita tahu, kita semua berkehendak apa yang akan terjadi pada diri kita adalah segalanya mesti kalau boleh yang terbaik. Ini harapan kita. Dan di sinilah daripada doa, intipati doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Ummul Mukminin, ibu kepada sekalian orang yang beriman. Dia adalah ibu kita. Kerana
iaitu dialah, dengan melalui dialah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, banyak hukum hakam fiqah berkaitan tentang kekeluargaan sampai kepada kita hadis-hadisnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu tentang banyak perkara yang terjadi di dalam rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Di transmissionnya atau sanadnya adalah melalui Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma inni as'aluka, yang bermaksud, ya Allah, aku memohon kepadamu akan segala kebaikan di negeri dunia dan negeri akhirat. Sebab kita tahu Allah yang menentukan segala sesuatu. Baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap iaitu segala kebaikan di negeri dunia dan negeri akhirat. Kita minta kebaikan daripada Allah. Di dunia kita minta, tak naklah hidup susah sangat ya Allah. Kita ni iman ni lemah. Saya yakin tuan-tuan ni kalau boleh nak hidup selesa di dunia dengan kekayaan yang cukup, tidak diuji dengan bala, tidak diuji dengan kesusahan, tidak diuji dengan perkara yang kita tidak dapat tanggung, yang sedap, yang enak di dalam dunia ini, pada waktu yang sama dalam keadaan bertakwa. Kita tak nak jadi kaya raya, kita lupa Tuhan. Kita tak nak. Mungkin kita mati dalam keadaan kaya raya, anak-anak semua kenyang, semuanya kaya-kaya juga, mewarisi harta kita berbilion-bilion. Akan tetapi dalam kekayaan kita, kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tak nak. Kerana ketahuilah harta tersebut tidak dapat dibawa ke daril akhirah, tidak dapat dibawa ke akhirat kelak. Kita bukan seperti agama yang percaya kalau dimati maka dibakar jasadnya sekali dengan kereta, dengan rumah dan harta dia, agar supaya nanti di akhirat kelak semua yang dibakar itu juga akan ada. Kita tidak seperti itu. Kita tidak berpegang seperti itu. Kerana apa? Tidak ada harta di dunia ini yang dapat kita bawa di akhirat kelak kecuali harta yang kita amalkan. Masa harta yang kita amalkan itu harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan. Ingat tuan-tuan, kita ada kewajipan membayar zakat. Berapakah zakat yang wajib kita keluarkan? 2.5%. 2.5%. Ingat, kalaulah kita ini setahun ada duit 3 juta ringgit Malaysia, kira 2.5 setahun tu maksudnya dalam satu haul duit itu tidak bergerak. Maka 2.5% perlu untuk digunakan membayar apa? Itu membayar zakat, tuan-tuan dan puan-puan. Dah bayar zakat belum? Ini. Dah bayar zakat belum? Cuba kita kira harta kita. Dan ini kita kena ingat, ini yang intipati daripada doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia baik, kita nak kaya tapi dalam waktu yang sama bertakwa. Ini yang kita harapkan. Bertakwa bukan hanya dapat pergi umrah, haji, tiap-tiap tahun pergi haji kerana kaya. Tapi pergi haji tidak langsung memberi kesan kepada diri kita. Kita nak haji kita itu kita lakukan. Kita balik ni, kita berubah. Memberi kesan pada diri kita. Berubah, yang dulu semayang fardu tanpa solat sunat, sekarang berubah solat sunat dan juga fardu. Baru balik haji katakan. Tapi bukan baru balik haji lepas tahun dah berubah balik, tak. Tapi dia memberi kesan. Kesan yang lama, yang abadi, yang ni yang kita nak. Kesan yang abadi maksud dia sampai kita meninggal kesan tersebut ada. Tidak mudah tuan-tuan perkara tersebut. Dan kita juga ingin kebaikan di akhirat kelak. Ajilihi itu nanti. Nanti yang kebaikan dia tu nanti. Okey. Sama ada yang aku ketahui maupun yang tiada aku ketahui. Yang kita tahu atau kita tak tahu. Ini yang kita harapkan. Kebaikan tersebut. Kebaikan tersebut. Jadi ada benda kebaikan, orang kat luar sana cerita tentang kita, benda yang baik-baik sahaja. Kita tak tahu. Alhamdulillah. Kita tak tahu. Tak ada riak, tak ada apa. Alhamdulillah dicatat. Berarti si fulan ini,
dia memang orang-orang yang bermanfaat dan disayangi umat. Lepas tu sama ada yang aku ketahui, yang diketahui pun yang baik. Ini yang baik. Okay. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia dan di akhirat. Kejahatan apapun di dunia dan di akhirat kita nak jauhi. Di akhirat kita menjauhi daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tak kuat ya Allah. Sebab itulah Abu Nawas mendendangkan syair yang sangat penting yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua selalu mendengarkannya sejak kecil. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Syair ini sangat penting. Kenapa? Jadi makna dia ilahi lastulil. Oh Tuhanku, tidaklah aku ini layak untuk mendapat firdausmu, syurga firdaus. Kerana apa? Kita iktiraf bahawa serajin apa kita melakukan ibadah di dunia ini, pasti ada kekurangannya kerana kita ini penuh dengan hawa nafsu. Kita iktiraf. Tuan-tuan iktiraf, saya iktiraf. Kita ada hawa nafsu, ada rasa riak, ada rasa takabur, ada rasa sombong, ada rasa penyakit-penyakit hati ini ada dalam hati kita. Jadi ibadah zahir nampak rajin, tak pernah solat tak pernah tinggal, solat tak pernah tinggal misalnya. Tapi siapa tahu solatnya penuh dengan keburukan-keburukan hati yang menyebabkan tidak adanya ikhlas, yang menyebabkan walaupun sah secara zahir tapi mungkin kualitinya kurang dan tidak diterima oleh Allah SWT, yang tidak ada yang tahu melainkan Allah SWT. Itu mungkin ada. Jadi kita iktiraf. Apa salahnya kita iktiraf? Ilahi lastunil firdausi ahla. Aku bukan layak untuk mendapat firdausmu. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku tak kuat ya Allah untuk menanggung neraka jahanammu. Tapi kita juga iktiraf kita memang secara zahir tak kuat ya Allah. Kan kita tahu, kita dah dengar dah dalam hadis baginda Rasulullah SAW, panasnya api neraka kelak berlipat-lipat kali ganda daripada panasnya api di dunia. Basically dia bukan nak suruh kita aniaya diri kita, tak. Tapi kalau ulama-ulama pondok dulu, dia nak mudahkannya lah lebih kurang tu. Nak mudah tegur murid dia tu, dia kata, koma nak nakal sangat ni, cuba kau ambil lighter tu letak kat tangan tu, rasa macam mana. Ingatlah tu. Dia bukan nak suruh kita sengaja lukakan diri kita supaya kita ini, inilah golongan sufi. Golongan-golongan yang melukai diri untuk beribadah. Bukan. Cuma kalau kita tak sedar, tak takut dengan api neraka, cuba rasa api di dunia ini. Tahan ke tak tahan? Bila kita tahu kita tak tahan, kita ingatlah, di akhirat kelak api dia lebih sakit lagi. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku tak kuat untuk menanggung neraka jahanam. Ya Allah. Dia ambil lighter. Macam tu. Jadi janganlah kita tujuan dia sengaja nak lukakan diri kita. Tidak. Ini boleh faham Itu maksud dia. Ini yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, fahabli taubatan waghfir dhunubi. Oh Allah, bagikanlah aku taubat. Kerana taubat itu datang daripada Allah. Tak Ustaz, taubat dari saya Ustaz. Tak. Baik dan buruk kan datang daripada dalam akidah kita percaya baik dan buruk daripada Allah.
Al-hidayatu wal khadlan. Hidayah tu apa? Petunjuk. Termasuk daripadanya taubat. Itu datang daripada Allah. Kita minta fahabali taubatan. Ya Allah, bagikanlah aku taubat. Kalau orang yang belum taubat, cepat dapat taubat. Yang dah taubat, tambah taubat dia sehingga taubat dia nasuha, dia betul-betul nasuha yang betul-betul tidak akan luput lagi. Tidak akan tergelincir buat dosa tersebut. Ini kita kena tahu. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Oh Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Selain dia memberikan kita taubat dan kita bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat kita dan memberi kita ampunan. Waghfir dhunubi, dan memberi kita ampunan. Ini yang kita nak. Sebab kita penuh dengan dosa. Bila kita masuk di akhirat kelak, bila kita masuk kubur tu, Allah dah zahirkan salah satu nikmat dan azab kubur, iaitu Allah perlihatkan kepada kita tempat kita di akhirat kelak, syurga ke neraka. Ini tapi itu dah terlambat lah. Dah masuk kubur dah terlambat lah tuan-tuan. Taubat tak diterima dah. Terima tak diterima dah lepas dah masuk kubur. Lepas dah sakarat tu, dah nyawa tu dah keluar dah tu, dah tak sempat dah. So selagi masih bernafas inilah tempat kita taubat. Ya Allah, tiap-tiap hari kita bertaubat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku taubat. Kita taubat, kita sedar akan diri kita, supaya kita termasuk orang-orang yang mengiktiraf bahawa kita penuh dengan dosa dan diampunkan dosa kita. Habli taubat wa fi zunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi, kerana sesungguhnya engkau adalah zat yang mengampuni segala dosa-dosa yang besar. Sebesar apapun dosa itu, kalau Allah SWT nak ampunkan, Allah akan ampunkan. Kecuali dosa besar syirik, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Murtad maksud dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga diri kita, jaga iman kita, jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku jagalah kalian semua, diri kalian semua dan keluarga kalian semua daripada api neraka. Ini. Sebab itu kalau saya secara peribadi, anak saya yang kecil tak boleh tidur, baby. Nak tidurkan dia, kita dukung, kita nyanyi lagu tu. Ilahi lastunil firdausi ahla. Tak lama, 3 round dia dah tidur dah. 3 round dia terus dah tidur nyenyak dah. Baby kecil lagi tu. Dukung buat macam tu je pun dah tertidur. Sampai besar, alhamdulillah, dia ingat lagu ini. Sampai besar dia ingat lagu ini. Dan of course mungkin dia belum tahu makna dia. Jadi kalau yang dah besar tu, yang dah besar sikit tu, bawa kereta pergi sekolah, hantar sekolah, cerita kat dia, tahu tak lagu tu? Tahu. Masih hafal tak lagu ni? Hafal. Dia dekat hafal, papa hafal. Dia kata, ni makna dia apa? Kita tanya dia, tak tahu makna lah. So kita syarahkan kat dia, seperti yang saya syarahkan tadi. So kita iktiraf dan kita ingin cuba berharap Allah SWT melindungi kita daripada segala maksiat, daripada segala dosa, dan mengampuni di segala kesalahan kita. Ini. Sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, aku memohon kepadamu syurga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya. Jadi kita mohon, ya Allah, supaya as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Jadi lagu tadi tu datang dari sini lah tuan-tuan, kalau nak tahu. Ni syarah dia datang dari sini lah. Iaitu kita mohon kepada Allah untuk berikan kita syurga. Kan lagu itu ilahi firdausi ahla. Aku bukanlah layak nak dapat syurgamu, tapi aku tak mampu nak masuk api nerakamu. Basically nak cakap halus kepada Allah, bagilah aku dapat masuk syurga walaupun aku dah ada dosa. Itu maksud dia. Bukan berarti aku tak nak syurga. Bukan. Kita iktiraf tidak layak. Ini kegunaan ilmu sastra ini, supaya kita boleh faham. Ini dia cakap macam mana? Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Dan apa yang dapat mendekatkan aku kepada syurga, ya Allah. Jadi buat aku ini dapat dekat untuk masuk ke syurgamu, ya Allah. Ini maksud dia.
ma yuqarribu ilaiha min qaulin. Apa saja yang dapat menyebabkan kita masuk syurga? Min qaulin, baik perkataan. Biar perkataan yang keluar dari lidah kita ini perkataan yang baik sahaja. Wa amalin, perbuatan dia perbuatan yang baik sahaja. Wa niyatin, niat pun juga niat yang baik. Ni masalah ni. Kalau niat dah buruk dah tak boleh dah. Niat geram dengan orang ni, niat ini jahat sangat ni, niat tak tahu dia buat betul ke tak betul pun kita nak tuduh dia buat juga, kita jahat sangat, tak boleh. Jadi apa? Kita diajarkan biar orang buat kita, kita jangan buat orang. Ingat pekan tu. So kita tak boleh dendam, marah, apa tak boleh. Ini semua kena buang dalam hati. Tak boleh berdendam, tak boleh nak apa. Kalau kita dah tak boleh, kita biar menjauh lah. Itu menjauh. Wa'tiqadin, dan i'tiqad yang buruk, seperti i'tiqad yang sesat, i'tiqad yang menyimpang, iaitu percaya kepada perkara-perkara yang dapat merugikan iman kita. Seperti akidah yang batilah, akidah yang sesat. Percaya Tuhan ini berjisim, bertangan, berkaki seperti orang. Ini perlu dijauhkan, perlu dibersihkan. Percaya bahawa kita menentukan takdir kita sendiri, itu perlu dijauhkan. Percaya bahawa segala sesuatu Allah yang paksa kita ini, yang kita buat ini Allah yang buat. Dalam erti apa? Sampai buat dosa pun kita kata Allah yang buat. Na'udzubillah min zalik. Su'ul adab dengan Allah. Ni tak beradab dengan Allah, tidak boleh. Lalu dia kata, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad SAW. Ini doa yang juga saya selalu sebutkan. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku ke dalam api neraka. Wa a'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Iaitu apa? Dan aku berlindung daripada api neraka, denganmu daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku ke dalam api neraka. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Semua itu perlu dijauhkan. Ya Allah, supaya kita ini dibersihkan daripada segala maksiat-maksiat yang keji. Aku memohon as'aluka, as'aluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon dan yang telah berlindung daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa jua keputusan yang Engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka apapun itu, kalau dah memang takdirnya pelap, dengan beberapa ujian, balak dan lain-lain, kita jangan, ini takdir Tuhan. Apa petunjuk kepada apa yang dipilih oleh Allah, itulah sebaik-baik pilihan. Jangan kita kata bahawa saya tak percaya